Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu kharsal akhirati nazid lahu fi kharsihi. Wa man kana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya untuk mendapat faedah di hari akhirat, kami akan memberinya dan mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan sahaja, dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini, kita seharusnya hendaklah memastikan segala amal ibadah yang kita lakukan itu kita laksanakan dengan cukup sempurna agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadah yang sempurna memerlukan kesungguhan, memerlukan fokus dan keikhlasan yang terbit dari dalam hati sanubari kita. Terutamanya dalam ibadah puasa yang sedang kita lakukan ketika ini, kita perlu menerbitkan rasa khauf dan roja, iaitu takut atau bimbang ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu rasa penuh pengharapan, mengharapkan agar ibadah kita diterima dan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita merenung tentang kualiti amalan kita ini, ada beberapa kayu ukur yang boleh kita rujuk daripada pandangan para ulama yang terdahulu. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu rasa penuh pengharapan, mengharapkan agar ibadah kita diterima dan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita merenung tentang kualiti amalan kita ini, ada beberapa kayu ukur yang boleh kita rujuk daripada pandangan para ulama yang terdahulu. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali ada menyatakan dalam kitabnya yang termasyhur, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab tersebut menyatakan ada 3 tahap ataupun 3 tingkatan bagi orang-orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama iaitu saumul umum. Tingkatan yang kedua saumul khusus. Manakala tingkatan yang ketiga iaitu saumul khususil khusus. Saumul umum ialah kafful batni wal faraji an qada'i syahawat, dan haram, menjaga matanya dari melihat yang haram, menjaga mulutnya dari bercakap perkara-perkara yang sia-sia dan haram, malah bercakap perkara yang harus juga tidak berlebih-lebihan, sebab man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak bercakap, banyak salahnya. Bila banyak salah dalam bercakap, takut-takut banyak dosanya. Begitu juga anggota tangan dan kaki di dalam puasa khusus ini ditahan dari melakukan perkara yang makruh dan haram. Oleh itu, dalam puasa khusus ini, semua anggota tubuh badan kita sepatutnya digunakan untuk amal ibadah. Telinga contohnya kita gunakan untuk mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar tazkirah-tazkirah dan sebagainya. Mata dan mulut kita gunakan untuk melihat ayat suci Al-Quran. Kita gunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran atau menghafaznya atau membaca tafsir-tafsir ayat suci Al-Quran.
Tangan dan kaki digunakan contohnya untuk membantu orang, untuk bersedekah, untuk melakukan ibadah solat ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan anggota tubuh badan yang lain untuk melakukan ibadah yang lain contohnya. Begitu juga tangan dan kaki kita gunakan untuk melakukan kerja-kerja seharian yang dipertanggungjawabkan di atas bahu kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita memang dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan dan ikhtisab. Apakah itu ikhtisab? Iaitu menghitung-hitung sebanyak mana pahala yang kita mahukan, kita kumpul dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang ketiga ataupun tahap berpuasa yang ketiga, ianya dinamakan Shaumul Khususil Khusus. Shaumul Khususil Khusus merupakan puasanya para anbiya dan para muqarrabin, iaitu puasa bukan sahaja menahan lapar dan dahaga, bukan sahaja menahan syahwat, bukan sahaja menahan panca indera yang lain daripada perkara-perkara yang lagha dan haram, malah menjaga hati dari lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Di dalam puasa khususil khusus ini, hati mereka dijaga supaya tidak lalai dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan menjaga dari banyak berfikir tentang hal-hal duniawi, juga menjaga hati daripada penyakit-penyakit hati ataupun sifat-sifat mazmumah yang dikeji. Pada tingkatan puasa yang ketiga ini, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin agak sukar kita capai, tetapi kita boleh berusaha ke arah itu. Contohnya dengan berlatih menjaga hati kita dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat mazmumah seperti ujub, bangga diri, riak, takabbur, pemarah, tidak sabar dan sebagainya. Oleh itu, sama-samalah kita, tuan-tuan, kita merenung dalam diri kita, kita berusaha untuk meningkatkan kualiti puasa kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan puasa kita ini rahsia yang terhebat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita ini menjadi puasa yang dikategorikan sebagai puasa milik Allah, seperti dalam sebuah hadis, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Ibadah puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan Allah lah sendiri yang memberi ganjaran terhadap ibadah tersebut. Tiada seorang makhluk pun yang tahu berapa banyak ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Sudah tentulah apabila ganjaran yang Allah berikan menurut kehendaknya, insya-Allah pahalanya berlipat kali ganda dan tidak terkira. Mudah-mudahan kita dapat meraih puasa kita sebagai puasa yang berkualiti dan menatijahkan puasa yang mana akhirnya akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Setakat ini sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.